السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akar. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya melakukan perbuatan keingkaran demi keingkaran. Dan kita juga akur dengan kedudukan hati kita yang serendah-rendahnya. Atau erti kata yang lain, kita akur dengan kedudukan hati kita yang penuh tawadhu'. Kesemua kita adalah hamba yang begitu memiliki serba banyak kekurangan muamalah hubungan baik kita dengan Allah. Walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah masih lagi kita diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam keadaan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, dan atas bantuan taufik yang diberikan oleh Allah. Dan masa yang sama memohonlah kita pada Allah, merayu kepada Allah, memperbanyakkan permintaan doa kepada Allah. Moga kesemua kita sentiasa diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa insya-Allah akan kita sambung pembahasan kitab muzakarah kita, iaitu Bustanul Arifin, karya ataupun karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masih lagi dalam pembahasan muqaddimah, dan pada edisi kuliah bulanan kita yang terakhir ataupun pada edisi kuliah bulanan kita pada bulan lepas adalah kita membahas mengenai keistimewaan ataupun kebaikan ataupun kelebihan yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan sambung setelah itu apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah perihal keduniaan. Kemudian insya-Allah saya usahakan bagaimana malam ni kita khatamkan muqaddimah lah. Bukan khatam kitab, khatam muqaddimah kitab. Saya usahakan muka surat 2 perenggan yang terakhir. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, atau qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata pengarang kitab, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, moga-moga rahmat Allah Ta'ala tercurah ke atasnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, amma ba'du, adapun selepas itu maka sesungguhnya dunia ini adalah negeri yang akan berakhir dengan kebinasaan, bukan negeri yang kekal. Iaitulah negeri yang tempat kita menyeberang sahaja, bukan negeri tempat kita bersuka-suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, masing-masing dalam kitab sahih mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil aduwwaka nafsaka min ahli al-qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang asing. Aw 'abirus sabil, atau hiduplah kamu di dunia ini seperti orang yang musafir. Kerana orang asing, orang musafir, tidak ada kemewahan di sisi mereka. Tidak ada kemewahan, tidak ada kekayaan di sisi mereka. Jadi kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil aduwwaka nafsaka min ahli al-qubur. Hiduplah kamu di dunia ini seolah-olah kamu termasuk daripada kalangan ahli al-qubur. Jadi dunia ini adalah bukanlah tempat tinggal, melainkan dunia ini adalah tempat kita meninggal. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kata, dunia ini adalah jambatan menuju akhirat. Maka di jambatan tersebut janganlah kamu membangunkan sesuatu, kerana ia adalah sekadar jambatan sahaja, bukanlah tempat yang kekal abadi. Jadi dunia ini adalah bukan untuk kita bersuka-suka. Kerana tiga perkara yang kita tak akan boleh nak elak. Pertama adalah musibah, tak boleh nak elak. Satu orang kaya, miskin, ada jawatan, tak ada jawatan, rumah dia besar, rumah dia kecil, mesti dia akan hadapi musibah. Yang kedua, bencinya manusia kepada kita. Ini pun satu hal juga, tak boleh elak. Oh, hiduplah sesaleh-saleh macam mana pun, akan awak jumpa dalam kehidupan orang tak suka. Hiduplah sealim macam mana pun, ada je kita akan jumpa dalam hidup orang tak berapa suka dengan kita. Hiduplah dalam keadaan menyendiri pun, kita akan jumpa makhluk manusia yang tak suka dengan kita. So benda ni normal lah, sunnatul haya, adat kehidupan macam tu lah. So mental kena kuat, jiwa kena besar, kena prepare untuk berhadapan dengan musibah dan bencinya manusia atau tak sukanya manusia dengan kita. Yang ketiga, benda ni semua kita tak boleh elak, iaitu ajal kematian. Sunnatul haya, ini adat kehidupan. Mau tak mau, suka tak suka, mesti kita akan hadap nanti. Maka dunia ini bukanlah untuk kita bersuka-suka, kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Kerana kadang-kadang manusia bukan mencari kebahagiaan hidup, kadang-kadang manusia mencari keseronokan hidup. Keseronokan mungkin boleh menikmati 1 bulan, kemudian keseronokan tu akan hilang, datang pula kesusahan. Jadi jangan teringin hidup di dunia ini seperti kehidupan di syurga. Tak mau ada masalah, oh tak boleh lah. Angan-angan yang mustahil akan kita kecapi. Inginkan kehidupan yang sentiasa nikmat, mana boleh. Jadi kita tak ada pilihan melainkan kita inginkan kebahagiaan hidup, kenikmatan
yang tidak ada penghujungnya, yang sentiasa hidupnya bertambah nikmat hanya dalam syurga Allah. Al-Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah menyebutkan dalam karyanya iaitu Al-Hikam. Kata Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, Allah mengetahui ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati kamu masih terpaut dengan kemewahan dunia. Jadi cara untuk Allah hilangkan itu dari hati kamu, Allah berikan masalah demi masalah dalam hidup kamu supaya kamu tahu sampahnya dunia ini, supaya hati itu dah jadi fed up untuk inginkan kebahagiaan hidup, dan ketika itu alihlah perhatian mata hatinya kepada kehidupan akhirat, iaitu kenikmatan yang tanpa penghujung, tambah hari tambah nikmat, itu dalam syurga Allah. Senang dalam hidup ni, kalau nak senang seperti apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Al-Hafidh Abu Na'im meriwayatkan dalam karyanya Hilya, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, aku suka 3 perkara yang manusia umumnya tak suka. Ya ke umumnya manusia tak suka? Ke kita suka termasuk seperti Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Abu Dzar Al-Ghifari, 3 perkara yang manusia tak suka, bahkan aku menyukainya. Pertama adalah aku suka kepada sakit, sedangkan ramai orang tak suka sakit, sedangkan sakit adalah menggugurkan dosa-dosa kau. Kedua, aku suka kepada kefakiran, duit sikit aku suka, sedangkan ramai orang manusia tak suka dengan duit sikit. Kerana fakir itu menjadikan seorang itu hidup dalam keadaan tawadu', dan fakir itu menjadikan mudahnya kehidupan akhirat seorang dihisab ketika dihadap di hadapan Allah. Yang ketiga, aku suka kepada ajal kematian, sedangkan ramai orang tak suka mati. Sedangkan kematian at-tariq, ia adalah jalan untuk menemui sang kekasih, iaitu Rabbul Izzah, Rabbul Jalal Jalalu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kejap seronok dalam hidup. Sekarang kita rasa okey lah dalam hidup, lepas seminggu kita mengeluh pula. Baru habis masalah, lepas seminggu jumpa masalah baru. Bila jumpa masalah baru, baru nak dah habis dah masalah tu, baru nak tarik lafaz lega, tak sempat nak tarik, jumpa pula masalah baru. Tak selesai tindih 2, 3, 4, 5 masalah lagi. Itulah dunia. Imam Az-Zahabi rahimahullah ada karang satu kitab, Al-Arash. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, nak bagi tahu dunia ni bukan suka-suka nak mewah aja, nak hidup dalam keadaan best. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, musibah yang paling berat diberikan adalah kepada anbiya wal mursalin. Kerana Allah menzahirkan kesayangan, kecintaan Allah kepada hamba, sehingga Allah menjadikan hidup mereka bukan bersuka-suka dengan kehidupan, sehingga kehidupan mereka tak sepi, tak sunyi dengan pelbagai jenis musibah yang Allah berikan dalam hidup. Setelah musibah Allah berikan kepada anbiya wal mursalin, setelah itu Allah berikan kepada orang-orang saleh yang Allah mencintai mereka. Jadi orang saleh ni kehidupan dia ada masalah, itulah kehidupan, kerana Allah jadikan kehidupan mereka bukan untuk bersuka-suka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, ada hamba yang mafhumnya hadis ini, ada hamba yang Allah sentiasa mudahkan segala sesuatu yang diingini.
Ada orang nak kekayaan, puk, Allah mudahkan dia. Ada orang nak bisnes maju, puk, Allah mudahkan dia. Dalam riwayat ni sebut soal perniagaan dan juga soal jawatan. Dinakkan jawatan, puk, senang dapat jawatan. So apa yang diinginkan, keinginan tersebut dimudahkan oleh Allah. Bertahun-tahun Allah mudahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hamba ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya malaika, wahai para malaikat, unzurkum, saksikanlah, lihatlah olehmu akan hambaku ini. Aku telah mudahkan segala urusan yang diinginkan. Seperti diinginkan telah aku mudahkan urusannya. Andai kata masih aku mudahkan lagi urusannya ini, akan ku masukkan dia ke dalam neraka. Dan saat ini akan ku palingkan dia daripada apa yang diinginkan dalam hidup, supaya dengan perkara tersebut aku masukkan dia ke dalam syurga. Kan kita dengar kawan-kawan kita cerita macam tu kadang. Tengah naik cantik soal bisnes ke dalam hidup, puk, dia jatuh. Kenapa Allah jatuhkan dia tersungkur, down, drop dalam hidup ni? Kenapa Allah berhentikan kesenangan puluhan tahun Allah beri pada dia? Kerana Allah menzahirkan kasih sayang Allah. Kerana lama lagi Allah senangkan dia, membolehkan menjadikan dia dijadikan oleh Allah sebagai ahlun nar. Tapi Allah sayang dekat dia. Allah hampakan sekian bertahun yang Allah senangkan dia. Allah kecewakan urusan tersebut kerana Allah nak dia dijadikan sebagai ahlul jannah, ahli syurga. So jadi kita perlu memahami hakikat dunia. Hakikat dunia ni bukan untuk kita suka-suka, senang-senang, tak. Sebab tu sahabat, sekiranya dalam kehidupan mereka, mereka menemui kesenangan, mereka merasakan Allah telah murka kepada mereka. Tapi bila Allah berikan ujian, kesusahan hidup, maka mereka memperbanyakkan zikir hamdalah, iaitu alhamdulillah. Kerana disitulah tanda Allah memandang kepada mereka. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, ni orang barat sukalah dengan syair-syair Ar-Rumi. Kalau tuan-tuan pergi dekat Turki, biasa orang ejen yang tu dia akan bawa nanti pergi dekat pengkuburan makam Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Dan tuan-tuan akan masuk satu tempat tarian sufi. Mereka akan pakai jubah, macam baju apa tu, baju kurung ke apa tak tahu. Dan mereka akan menari sehingga kain tu terangkat. Ini ada mengatakan Ar-Rumi yang pengasasnya, wallahu a'lam. Ar-Rumi di dalam kitabnya Fihi ma fihi ada sebutkan satu tamsil. Saya kitab Ar-Rumi ni tak apa nak minat sebab tak faham. Baca 100 helai, satu boleh faham lah, yang lain tak faham. Ar-Rumi ada menyebutkan satu tamsil. Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ulama Nahdlatul Ulama di India. Di Indonesia orang panggil NO, tapi NU lah maksud dia, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Tapi pengasas di India adalah Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, satu orang alim besar di India satu ketika dulu. Tak rasa salahnya meninggalnya ketika saya lahir lah, 1995. Time kita lahir punya time, barulah meninggalnya ulama India ni, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah. Pun ada karang satu kitab menyebutkan syair-syair Ar-Rumi. Ar-Rumi ni kalau tuan-tuan baca dia punya syair ni hanya mencerita mengenai hub.
kecintaan, sehingga ia mengatakan, aku melihat lorong untuk menuju pada syurga, dan aku lihat pada lorong salat begitu telah berdesak-desakan manusia di situ. Ketika aku melihat pada lorong puasa, lorong tu menuju syurga, ternyata ramai juga manusia di situ. Ketika aku melihat lorong menuju syurga dengan ibadah haji wa umrah, pun ramai orang boleh tahan juga. Ketika aku melihat lorong mencintai Allah menuju pada syurga, ternyata lorong tersebut begitu sepi daripada manusia. Tak ramai, kata Ar-Rumi. Walaupun ia dikritik dalam beberapa isu. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi menyebutkan tamsil. Ada seorang fakir, dia pergi ketuk pintu istana raja. Maka dia disambut baik dengan segera ataupun dengan cepat. So pengemis A ni, dia pergi masuk ketuk pintu istana raja. Istana raja buka. Maka istana raja memberikan layanan yang baik, berikan kepadanya alma wa khubz, bagi air putih, air kosong dengan khubz, iaitu roti. Dia pun makan cepat, dia balik. Kemudian datanglah pengemis B terserempak dengan pengemis A. Maka pengemis B tanya, wahai pengemis A, bagaimana layanan Tuan Raja kepada kamu? Alhamdulillah baik. Dia telah memberikan air putih kepada saya, air putih, dengan dia telah memberikan roti kepada saya. Maka kini giliran dia pula. Dia pergi test, try tengok. Maka ternyata Tuan Raja mengatakan padanya, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Maksud dia, selamat datanglah dengan segala hormatnya. Lebih kurang maksud dia macam tu. Maka telah masuklah pengemis B ni. Bila dia duduk di sofa ataupun di tempat kerusi yang disuruh oleh Tuan Raja duduk, dia duduk. Maka Tuan Raja pergi dekat dapur dan mengatakan, sekarang tolong sembelih satu ekor kambing. Masakkan dengan pelbagai jenis masakan hidangan, berikan pada dia. Bila Tuan Raja datang, Tuan Raja borak dengan dia. Dia duduk dalam keadaan sambil borak, dalam sambil hati dia kecewa. Untungnya pengemis A tadi tu, dia dapat masuk, dia dapat makan minum, sedangkan saya tak dapat makan apa pun. Sebab dia tak tahulah apa yang Tuan Raja suruh dekat orang dapur tu untuk sembelih satu ekor kambing. Dia tak tahu. Sehingga dia hampir kecewa dan minta izin untuk balik. Lebih kurang 5-4 jam. Baru dia nak minta izin, ternyata pembantu Tuan Raja telah membawakan hidangan masakan yang sedap untuknya. Apa moral of the story kat sini? Ada orang mengharapkan sesuatu kepada Allah, pengharapan itu disegerakan oleh Allah. Ada orang dinakkan sesuatu pengharapan pada Allah, namun Allah melambatkan pemberian. Namun setelah lambat laun pemberian diberikan, ternyata pemberian itu pemberian yang sangat special. Ketika dia mengharapkan pada raja supaya raja memberikan segera, ternyata dia perlu tunggu berjam-jam. Ketika hati hampir berputus asa, ternyata datanglah rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ketika aku berdoa, bukanlah aku memikirkan mustajabnya doaku, namun ketika aku berdoa, sangat aku bergembira kerana aku diizinkan oleh Allah untuk berdoa. Inilah rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para hamba-Nya. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala pula kata, sekiranya aku berdoa dengan sesuatu hajat kepada Allah, kemudian hajatku diperkenankan oleh Allah, tidaklah aku gembira. Tapi ketika doaku tidak diterima oleh Allah, bahkan inilah yang menggembirakanku. Kerana sesuatu yang aku nak, aku minta pada Allah diberi, itu apa yang aku nak. Tapi sesuatu yang aku minta tak diberi oleh Allah, itu apa yang Allah nak, Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki untukku, itu adalah lebih baik daripada apa yang aku kehendaki. Jadi hidup tu memang struggle lah.
Itu perlu kita akui. Kerana tidaklah sesuatu itu disusahkan oleh Allah di dunia, melainkan Allah nak menyenangkan dia di akhirat kelak. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, perlu kita sedar dunia akhirnya akan tinggalkan kita, dunia akan hancur nanti, dan dunia ini bukanlah tempat bersuka-suka. Sebab tu malaikat akan mengatakan, fa'ajibtu, maka menghairankanku, kenapalah orang ini boleh menghimpunkan kemewahan kekayaan sedangkan dia akan tinggalkan dunia. Kadang orang tu usahakan kemewahan kekayaan sehingga seolah-olah macam dia tak akan tinggalkan dunia. Dunia juga negeri yang fana, hancur, bukan negeri yang baqa, iaitu kekal. Itulah juga negeri yang akan berpaling, bukan negeri yang tetap. Ini adalah satu kenyataan yang telah disepakati oleh semua orang, dan terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan atas kebenaran hakikat ini. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dalil-dalil yang qat'i, jelas, dan pemikiran yang benar. Bahkan hal ini telah diketahui oleh semua lapisan masyarakat, sama ada mereka orang yang berilmu atau tidak, sama ada mereka orang yang kaya ataupun orang yang miskin. Maka Yazid bin Tamim rahimahullah mengatakan, letakkanlah kemiskinan, letakkanlah kematian di kedua kelopak matamu, maka setiap kesusahan itu akan dalam keadaan dimudahkan, dan setiap kesusahan hidup yang kamu pandang besar akan kamu pandangnya kecil ketika kematian sentiasa diletakkan pada kedua kelopak mata. Kerana tidak ada kehidupan yang paling susah yang akan kita tempuh melainkan kehidupan setelah kematian. Orang depres, orang rasa susahnya kehidupan dunia ini kerana kurangnya pengetahuan dia terhadap susahnya kehidupan akhirat. Orang rasa tertekan dengan kehidupan dunia, susahnya untuk menghadap karinah dunia, musibah kesusahan hidup kerana kurangnya pengetahuan dia terhadap bagaimana susahnya kehidupan akhirat. Jika seorang merenungi kehidupan setelah kematian, maka setiap masalah dihadapinya adalah kecil. Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah menyebutkan riwayat dalam kitabnya Uyun al-Hikayah. Ada seorang saleh, dia tengah nazak, kejap lagi dia nak menemui ajal kematian. Maka mak dia ada di kepala dia nangis, ayah dia ada di sebelah kanan tengah menangis, di kaki dia ada isteri dia tengah menangis, sebelah kiri ni ada anak-anak dia. Mak dia menangis mengatakan, nak, kejap lagi akan kau tinggalkan kami. Ayahnya pun menangis juga. Isterinya kata, abang, kita gaduh, kejap baik, kadang baik, kejap gaduh. Tahulah ada gaduh-gaduhnya, tapi kalau abang nak tinggalkan saya buat selamanya, tak sanggup saya, bang. Di sebelah kiri ada anak-anak dia. Anak-anak dia kata, bangun abah, bangun abah. Abah bangunlah abah, bangun abah. Orang saleh ni dia bagi tahu, ya ahli, wahai keluargaku, kamu telah menangis soal kepergianku, namun ini bukanlah memberatkanku, tapi akan ku hadapi kehidupan setelah kematian seperti barzakh, kehidupan yang akan datang seperti mizan, sirat dan sebagainya. Kehidupan itu lebih lagi susah yang akan ku tempuh. Mana tangisan kamu untuk perkara tersebut? Sedangkan dunia akan ku tinggalkan, tidak memberatkanku, tapi kehidupan akhirat yang akan ku tempuh yang lebih susahkan ku. Mana tangisan itu kamu untuk aku? Satu hakikat yang dapat dirasa dan boleh dilihat dengan mudah, sehingga sudah tidak perlu lagi kepada sebarang keterangan untuk mengukuhkannya.
Di dalam sebuah syair Arab ada disebutkan, walaysa yasihhu fil asma'i syai'un idza ihtaja an-naharu ila dalili. Artinya, dan sudah tidak ada lagi satu perkara yang dapat diterima jikalau seandainya mengatakan hari siang pun masih perlu kepada dalil ataupun kepada keterangan. Kita cakap dekat orang, sekarang siang ni, kalau tak perlukan dalil lah, bagi tahu je benda tu orang dah boleh faham dah. Tak payah suruh mana dalil ayat Al-Quran ataupun hadis, mana hujah ahli saintis mengatakan pukul 12 atau 12.30 hari ni adalah waktu siang. Tak perlu. Apabila keadaan dunia seperti apa yang telah kita katakan, dunia akan kita tinggalkan, dunia akan hancur nanti, maka telah datang di dalam Al-Quranul Karim amaran supaya kita jangan leka dengannya dan jangan tertipu dengan perhiasannya dan jangan berpegang dengannya. Jadi bila kita tahu seperti mana firman Allah dan Al-Quran, dunia ni akan hancur, akan kita tinggalkan dunia. Jadi janganlah kita hidup di dunia ini dalam keadaan bermewah-mewah, atau kita hidup di dunia ini fikir bagaimana memiliki hidup yang begitu mewah. Rawahu Ibnu Majah fi Sunan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan tujuan utama hidup dunianya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan keresahan, kegelisahan di hatinya. Barang siapa menjadikan tujuan utama hidup dunianya adalah dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kefakiran di kedua kelopak matanya. Sentiasa rasa duit tak cukup, padahal duit dia boleh tahan tu. Tuan-tuan tengok orang rasuah tu. Orang rasuah, satu dia orang tua lah, itu satulah. Satu lagi, orang rasuah ni dia memiliki gaji bulanan yang sangat banyak. Dia punya gaji bulanan kita ambil, tak payah kerja 10 tahun cukup, pun rasuah. Tahu apa sebab dia? Allah telah meletakkan kefakiran di kedua kelopak matanya. Dia sentiasa nampak dia ni macam fakir miskin. Padahal kita yang cukup-cukup makan ni kita dah rasa mewah lah. Tapi kerana Allah meletakkan kefakiran di kedua kelopak mata dia, sentiasa nampak duit tak cukup, perlukan usaha lagi untuk membanyakkan duit lagi. Ketiga, barang siapa menjadikan tujuan utama hidup dunianya adalah dunia, maka Allah cerai beraikan urusan dia. Ada je buat satu benda tak kena nanti. Yang keempat, Allah akan mendatangkan rezeki kepada dia seperti mana telah ditakdirkan untuk dia. Namun, barang siapa menjadikan tujuan utama hidup dunianya adalah akhirat, maka Allah letakkan ketenangan di dalam hatinya. Allah akan meletakkan qanaah dalam hati dia. Allah bagi satu sifat, perangai tak mau pulun cari duit. Yang ketiga, Allah satukan akan urusan dia. Buat benda apa pun dimudahkan oleh Allah, sentiasa dibantu oleh Allah dalam urusan tersebut. Yang keempat, Allah datangkan rezeki kepada dia dalam keadaan rezeki tunduk hina kepadanya. Yang tadi tu, menjadikan tujuan utama hidup dunia adalah dunia, Allah datangkan rezeki seperti mana telah ditakdirkan untuk dia. Tapi barang siapa menjadikan tujuan utama hidup dunianya adalah akhirat, difikir bagaimana senang kehidupan di akhirat, beramal saleh di dunia, maka Allah akan datangkan rezeki kepada dia dalam keadaan rezeki tunduk hina kepadanya. Maksud dia apa? Allah sentiasa murahkan rezeki kepada dia. Tak perlu OT, cukup makan. Tak perlu OT pun ada lebih juga, hidup pun dalam keadaan tenang. Maka kalau kita fahami mengenai bagaimana hidup dunia ini, kita tinggalkan kemewahan.
Kita hidup dalam keadaan berkecukupan dan ada lebih sikit untuk kita boleh infak, cukup. Kerana banyaknya harta seorang itu lebih lamalah penghisapannya di akhirat kelak nanti. Sebab tu sahabat tak mau simpan duit banyak. Sayyidina Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ahmad meriwayatkan dalam karyanya Az-Zuhd, Talha bin Ubaidillah 10 mubashshara bil jannah, 10 atau top 10 sahabat ni dijamin syurga oleh Allah. Satu malam Sayyidina Talha tak boleh tidur, nangis. Isterinya datang dan mengatakan, wahai Talha, tangisan apa yang kamu tangisi ini? Seperti anak kecil yang tengah menangis. Kata Talha bin Ubaidillah, telah saya jual tanah tadi di waktu siang hari pada seorang sahabat. Kini aku telah simpan wang yang begitu banyak di rumah kita ni, kerana harta yang banyak menghalangiku daripada tidur. Isterinya pun bagus juga, orang yang salihah. Isteri mengatakan, alangkah lebih baiknya sekiranya harta ini diagih-agihkan kepada fakir miskin. Isteri tak cakap, alah bang zuhud sangat, saya ni tak adalah sampai maqam macam abang, kalau nak bagi kat saya pun boleh juga. Tak. Isteri mengatakan, alangkah baiknya sehingga sekiranya kau agih-agihkan kepada fakir miskin, diagih-agihkan pada fakir miskin, barulah Talha bin Ubaidillah tidur dalam keadaan nyenyak. Kita malam nangis tak boleh tidur, ditanya oleh isteri kenapa? Sikit duit punya pasal. Sahabat radhiyallahu ta'ala nangis disebabkan kerana fikir banyaknya duit, susahnya kehidupan akhirat akan tempuh kerana lamanya penghisapan di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, setelah aku memasuki syurga, maka orang miskin akan bersama denganku awal memasuki syurga. Setelah 500 tahun, barulah orang-orang kaya yang diampuni oleh Allah baru akan memasuki syurga. So kekayaan bukan perkara dibanggakan. Jangan iri hati dengan orang yang memiliki kekayaan, kerana akhirat dia akan tempuh dalam keadaan kehidupan begitu susah, kehidupan akhirat. Buat apa nak cemburu dengan seorang kehidupan akhiratnya susah? Apa punya akal? Cuba kita fikir betul-betul, tengok logik. Muhammad ibn Sirin rahimahullah mengatakan, buat apa sih nak dengki dengan orang yang memiliki harta yang banyak? Mana tahu dia ada harta yang banyak, hujung-hujung di akhirat masuk neraka. Saya dah dengki dengan ahli neraka dah. Buat apa saya nak dengki dengan seorang memiliki kekayaan kalau hujung-hujung dia masuk syurga, menyebabkan harta itu dia masuk syurga? Apa boleh saya buat? Tapi yakinlah, tidaklah seorang itu memiliki kemewahan dalam hidup, melainkan dia menempuh kehidupan akhirat yang begitu susah. Jadi orang yang ada akal sihat, seorang Muslim, seorang mukmin, dia hidup dalam keadaan sederhana. Dia tidak memikirkan. Sebab tu Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ibni Adam, wahai anak Adam, kamu sentiasa memikirkan kurangnya harta tanpa kamu memikirkan kurangnya amalan pahala. Hati sesak, hati itu dalam keadaan sedih, hati dalam keadaan sempit kerana memikirkan kurangnya harta orang lain banyak harta. Cuba kita fikir, sedih, hati itu sempit kerana memikirkan kurangnya amalan pahala. Sebab tu Umar bin Abdul Aziz dikatakan sebagai Sayyidul Zahid oleh Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar kata, nak tahu orang yang paling zuhud, ketua zuhud zaman kita, Umar bin Abdul Aziz. Kerana dia memiliki kemewahan, namun dia lebih memilih kehidupan yang sederhana. Tuan-tuan, perempuan tahulah Umar bin Abdul Aziz sebelum diberi jawatan hidupnya mewah tau. Tuan-tuan baca sirah kehidupan sejarah Umar bin Abdul Aziz. Sebelum diberikan jawatan khalifah, dia satu orang yang kaya. Namun setelah diberikan jawatan kepadanya, dia termasuk daripada golongan asnaf fuqara wal masakin. Ketika kita rancak membicarakan zuhud 4 khalifah, jangan lupa juga ada seorang pemimpin bakal Umar bin Abdul Aziz, jalur zuriat daripada Umar Al-Khattab, iaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kita dah tahu dah
apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis, maka selayaknya supaya kita tu lebih berhati-hati, tidak bermewah-mewah dalam kehidupan dunia. Maka peringatan Al-Quran dalam hal ini sangat nyata dan sangat masyhur sehingga sudah tidak dapat dihinggakan. Begitulah pula halnya dengan hadis-hadis dan perkataan sahabat dan ahli hikmah, para hukama. Maka perkataan mereka sangat banyak sekali. Nanti dalam kitab ni akan ada khusus saya akan sentuh mengenai zuhud nanti insya-Allah. Perihal mengenai kita memiliki kemewahan, namun kita memilih untuk bersederhana. Kita memilih untuk banyak berinfak. Kita memilih supaya orang biar tahu kita sebagai orang yang bukan have. Oleh kerana itu, maka orang yang paling berhati-hati ialah mereka yang memilih jalan kezuhudan terhadap dunia ini. Jadi zuhud ni, seorang mukmin, seorang muslim, dia kena zuhud lah. Yang cakap ni bukan kecil-kecil punya orang. Walaupun saya beberapa masjid surau, bila sebut mengenai zuhud, kadang diberhentikan. Orang tak suka. Dia suka ustaz yang sebut kaya-kaya main forex lah, main saham. Dia suka ustaz-ustaz macam ni. Kita yang jenis tak ada kita punya ustaz, kita yang tak ada duit bulanan, kita yang ustaz biasa ni, dia tak apa nak dengar. Dan perlu kita akur, beberapa para asatizah pun seolah-olah seperti tidak memiliki ilmu dalam soal kezuhudan. Yang sebut Imam Nawawi, hatta seorang ulama yang sangat zuhud. Saya suka bila Imam Al-Ghazali tibai golongan agamawan. Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, sebenarnya orang awam masyarakat tak berani nak mewah-mewah. Tapi ketika mereka melihat para ustaz bermewah-mewah dalam kehidupan, ini memberi lesan untuk mereka juga bermewah-mewah dalam kehidupan. Benda ni Imam Al-Ghazali sebut lagi panjang dalam Ihya Ulumuddin. Pembahasan yang begitu rancak yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali, selayaknya seorang ahlul ilm, seorang berilmu itu dia lebih zuhud terhadap dunia. Azan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, selayaknya seseorang yang mengetahui bagaimana keadaan dunia ini, nescayalah dia bersifat atau bersikap dengan zuhud terhadap dunia. Jadi orang zuhud ni adalah orang yang mampu untuk mewah. Orang zuhud ni dia bukan orang miskin. Orang miskin, miskin lah. Orang zuhud ni orang miskin lain. Orang miskin dia pun ada fadilah jugalah. Dia pun ada ganjaran pahala besar juga. Tapi zuhud tingkatannya lagi tinggi, kata Imam Al-Ghazali. Hatta golongan mutasawwifin, ulama tasawuf sepakat zuhud ni tinggi lagi. Kerana dia mampu untuk mewah, tapi dia lebih memilih untuk sederhana. Sehingga hartanya itu sentiasa diinfakkan hanya untuk dia cukup-cukup makannya. Zuhud ni bukan suruh jadi miskin, bukan. Tapi kalau Allah dah takdir kita miskin, menikmati kemiskinan tu. Tapi ini yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah adalah zuhud sederhana. Dia tak mau mewah. Seperihal zuhud, insya-Allah kita akan bahas khusus pada edisi kuliah bulanan yang akan datang, iaitu pada tahun depan nantilah kita bahas nanti insya-Allah. Sebelum mengakhiri kuliah, kita sebut syair yang sangat menarik yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Nak update status malam ni pun boleh jugalah, ikutlah. Ini masalah kalau kitab ni, kitab surau, bukan kitab dia boleh screenshot lah, dia takat gambar lah kan. So balik dia bahas dekat anak bini, kemudian update status. Inilah dunia. Ternyata kita telah tertipu dengan dunia. Dan saya akan sharekan beberapa syair-syair daripada diri saya sendiri. Oi, apa diri sendiri? Imam Nawawi punya syair, dia declare dia punya syair pula. La haula wala quwwata illa billah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia dengan katanya, unzur ila al-atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Cubalah engkau lihat pada reruntuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Kita kalau menemui ajal kematian, isteri anak-anak menangis lah. Makan tahun juga. Lepas tu lepas 2 tahun dia nikah lain isteri tu, macam seolah-olah kita tak pernah hidup lah dengan dia. Dia punya seronok dengan lelaki baru tu sehingga kita dilupakan. Dulu seminggu sekali datang ziarah menangis. Abang, awak lah yang terbaik. Wartawan temu ramah, insya-Allah saya tak kahwin lain, insya-Allah tak kahwin lain. Lepas 2 tahun, macam seolah-olah kita tak pernah hadir dalam kehidupan dia. Cubalah engkau lihat pada reruntuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak dipedulikan lagi. Sahabal bala'u adhyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan yang tinggal hanya puing-puingnya, bekas-bekasnya sahaja lagi. Batu-batanya jatuh berselerak dan berhamburan. Wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat
akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar. Bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Orang gempak cerita kematian kita ni seminggu je lah, lepas tu dah habis lah. Orang nak cerita tentang kebaikan kita seminggu, lepas tu orang pun dah lupa dah. Dengan almarhumnya kita tu, orang dah tak ingat dah. Mula je sakan WhatsApp group heboh, kawan tu WhatsApp kawan ni, dia kata awak ni orang ke-100 WhatsApp saya. Saya dah tahulah, jangan sedihkan lagi keadaan saya, kerana arwahnya kita. Orang semua datang menangis macam kita ni lah manusia yang paling terbaik dalam hidup mereka. Seminggu, 2 minggu berlalu, tentang kita pun tak dibicarakan lagi. Lamma nazartu tafakkuran li diyarihim sahhat jufuni abratan wa tahaddarat. Bila ku lihat dan ku fikirkan keadaan macam ni, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Kalau ku fikir bab kematian ni, macam ni punya keadaan, orang menangis nanti, WhatsApp group heboh nanti, orang datang, lepas tu orang tak selera nak makan, tengok kita, orang sebut kebaikan kita, kita fikir bab ni. Kemudian ketika dimasukkan dalam liang lahat, orang sedih 2, 3, 4, 5, seminggu, sebulan, lepas tu orang dah lupakan kita. Kalau kita fikir bab ni, maka benda ni jadi touching, kita menangis nanti. Lau kuntu a'qilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqallati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah mataku mengambil iktibar dari apa yang sedang dilihatnya. Nabi SAW bersabda, kafa bil maut wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai pengajaran bagimu. Salah mengatakan kematian yang kamu lihat, kematian itu adalah nasihat yang hikmah tanpa berbicara kepada kamu. Maka Umar bin Al-Khattab ukirkan pada cincinnya, kafa bil maut wa'idha. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagimu. Nasabat lana dunya zakharifa husniha makran bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan keindahan kemewahannya. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelit kenyataan. Tak apa duit banyak ni, tak apa, tak apa mewah-mewah ni, tak apa, dia putar belit. Wa hiya allati lam tahlu qattu li dha'iqin illa yataghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberikan sedikit kemanisan kepada penggemarnya, orang yang suka mewah ni diberikan sikit kemanisan kemewahan, pasti selepas itu ia akan memerangkapnya dengan kepahitan pula. Suka mewah-mewah, perangkap dengan kepahitan apa? Mati dalam keadaan azab. Sebab tu Ibn Ata'illah As-Sakandari rahimahullah kata, perkecilkan kegembiraan ketika mendapat sesuatu nikmat, kecil pula kesedihan ketika diuji pada kenikmatan tersebut. Jangan besarkan kegembiraan dengan sesuatu nikmat yang datang, sedih yang besar pula terhadap kenikmatan tersebut, kesenangan tersebut ketika diuji. Faham saya tak isyarah sebab banyak ni. Sampai syair kemudian kita tutup majlis insya-Allah. Khadda'atun bijamaliha in aqbalat, fajja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahan kemewahannya,
apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Saya tak boleh syarah banyak kerana makan masa nanti. Tuan-tuan mata hati ada masing-masing. Cuba ambil pengajaran iktibar apa syair yang kita baca ni. Wahhabatun sallabatun lihibatiha tallabatun likharabi ma qad ammarat. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Dan bila ia membangunkan sesuatu tempat, maka sudah pasti pada satu masa akan datang tempat itu akan dihancurkannya semula. Wa idza banat amran li sahibi tharwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maksudnya apabila seseorang memiliki sesuatu kemewahan, kesenangan, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan suatu perangkap yang akan menghancurkannya pada satu masa yang akan datang nanti. Dan berkata pula ahli syair yang lain, wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amrin an qalilin yalumiha. Siapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapatkan sedikit kegembiraan, dia dapat kereta baru, rumah baru, maka dia puji, oh alhamdulillah aku dapat macam ni, mampu aku miliki rumah sendiri maka pasti akan mencelanya pada suatu masa yang akan datang kerana dengan satu ujian musibah kesusahan itu. Tak tahulah jin banyak ke dalam rumah tu lepas tu, wallahu alam lah, adalah ujian nanti kan. Kereta lepas tu ada je buat hal kita dia, wallahu alam. Idza adbarat kanat 'ala al-mar'i hasratan wa idza aqbalat kanat kathiran humumuha. Ketika dunia itu berpaling meninggalkannya, maka ketika itulah ia akan bersedih, menyesal dan penuh dalam keadaan sengsara dan duka cita. Jadi kemewahan ataupun kesenangan hidup jangan seronok sangat. Nanti bila diuji, sedih sangat pula nanti. Gembira sangat tu ketika bila? Ketika Allah istiqamahkan kita tahajud. Ketika Allah beri kekuatan tahajud. Dalam amalan salih boleh menzahirkan kegembiraan dengan merasakan syukur pada Allah. Allah berikan kenikmatan amal. Itu tak apa. Tapi kalau sesuatu keduniaan rasa seronok dapat, tunggulah akan diuji oleh Allah. Sangat sedih pula atas perkara kenikmatan tersebut. Jadi keduniaan, satu kenikmatan dunia ni biasa-biasa cukup lah. Tak payahlah rasa macam wah aku mampu tu, tak payah. Rasa tengok wah macam tu, tengok akan datang satu masa sakit kita nanti diuji dengan kesenangan tersebut. So yang perlu kita rasa feel betul-betul hanya soal kebaikan. Mengakhiri kuliah ni, seringkali, kerap kali saya sebut Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ibnu Abi Ad-Dunya riwayatkan dalam karyanya, hatta Al-Hafiz Ibn Rajab dalam kitabnya Mawsu'ah wa Rasail, Mu'adz bin Jabal qabla al-maut, sebelum menemui kematian, ia menangis terisak-isak. Maka ada orang tanya, ya Mu'adz, kenapakah kamu menangis terisak-isak? Kata Sayyidina Mu'adz, mana tidaknya kerana kenikmatan dunia akan kutinggalkan abada, selama-lamanya. Orang tanya, ya Mu'adz, selama 70 tahun engkau hidup, apa kenikmatan dalam hidup dunia engkau ini? Kata Sayyidina Mu'adz, 3. Kita tuan-tuan nak rasa nikmat dalam hidup perlu banglo dulu, perlu wildfire dulu, perlu ada kereta dulu, perlu ada perkara yang mewah dulu, baru kita rasa seronok. Tu pun tunggu akan diuji juga tu. Bila ditanya pada Sayyidina Mu'adz 70 tahun hidup, apa rasakan kenikmatan dalam hidup? Sedih pula nak tinggal tu, nangis sebab nak tinggalkan kenikmatan dunia. Apa jawab sahabat ni? Kenikmatan hidupku dunia adalah 3. Pertama, berpuasa di waktu siang hari dalam keadaan panas terik matahari.
Ini adalah kebahagiaan, kenikmatan hidupku. Tuan-tuan, bangun-bangun tuan-tuan. Fikir betul apa kalimat ni. Sahabat tak perlukan keduniaan yang nikmat untuk menjadikan nikmatnya hidup mereka. Tapi ketika Allah berikan kekuatan untuk puasa di waktu siang hari, panas terik matahari, itu kenikmatan hidup mereka. Sedih pula nak tinggalkannya. Orang lain mungkin sedih kerana bisnes yang aku usahakan 2, 3, 4 projek ada nak tinggalkan. Allah, mungkin. Kedua, kenikmatan hidupku adalah ketika aku mendirikan salat tahajud dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk. Inilah kenikmatan kebahagiaan hidupku. Yang ketiga, kenikmatan kebahagiaan hidupku adalah ketika aku menghadiri halaqah-halaqah majlis ilmu. Kita duduk halaqah majlis ilmu ni, pahal ni kuliah malam ni habis lambat, biar betul. Apa ni, tak boleh tahan ni kena jumpa pengurusi lah ni. Tak boleh ni. Ni bagi muka ni. Awak duduk kenikmatan para wali tau. Itu pun nak komplain terasa dan tak ada. Hadirin hadirat, tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati oleh Allah. Tuan-tuan, kehidupan mereka tu kenikmatan dalam amal. Tuan-tuan, saya dah sebut macam mana rumah Nabi SAW, rumah yang sangat kecil. Seolah-olah kita tengok mana kebahagiaan duduk dalam rumah kecil ni. Tapi itulah kebahagiaan kehidupan Nabi. Terletaknya bukan soal keduniaan, tapi bagaimana sejauh mana dia mengamalkan dengan kehidupan yang tenteramkan kehidupan akhiratnya, iaitu amalan-amalan salih di dunia. Itulah kebahagiaan kita. Itu kenikmatan kita. Biar orang lain bergaduh, adik-beradik bergaduh sebab duit, sebab mereka sangkakan itu kenikmatan hidup mereka. Tapi kita yakini kenikmatan kebahagiaan kita adalah amal saleh. Dialah yang membahagiakan kubur kita nanti, membahagiakan kehidupan akhirat kita nanti. Biar adik-beradik, kawan bergaduh sama mereka nak rumah besar, nak kereta mewah, biarlah kita hidup macam ni, cukup lah. Alhamdulillah. Buat apa nak bergaduh untuk susahkan kehidupan akhirat? Alhamdulillah, Allah susahkan untuk kita bermewah. Allah susahkan, Allah patahkan semua usaha kita untuk bermewah. Alhamdulillah, sangat nikmat. Tapi orang tak ada ilmu, sedih, kemurungan, depres. Alangkah beruntungnya orang yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Imam Al-Ghazali sebut dalam Ihya, aku nak pergi jumpa satu orang yang ada ilmu, apa dia tak dapat lagi dalam hidup dia. Dan aku nak jumpa satu orang yang tak ada ilmu, apa benda yang dia dapat dalam hidup dia. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan ni dirahmati oleh Allah. Kah Ahmad Zakir nak suruh si sambung lagi? Jangan. Dia kata jangan, saya tak payahlah. Dia kata okey nak sambung lagi. Tak ada lah gurau. Sebelum mengakhiri kuliah, saya minta maaf lah tuan-tuan, ambil masa tuan-tuan, kerana syair tadi saya pandang sangat mustahak. Saya ikutkan daripada bulan lepas lagi nak habiskan dah. So saya minta maaf, lepas ni kita 10 minit, 5 minit lah lepas azan cukup lah lepas ni lepas ke isyak berhenti cukup lah untuk tahun depan pembukaan awal tahun kan. Yang seterusnya, saya juga minta maaf, anda kata sepanjang si kuliah tempoh tadi, mana tahu ada kata-kata yang tergores hati tuan-tuan puan-puan saya dengan rendah hati, sangat mohon maaf. Dan saya mengakhirkan kuliah macam mana kuliah saya sebelum-sebelum inilah, kerana masa saya dah ambil banyak dah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilahil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.